Syahbani radhiyallahu anhu berkata bahawa dia telah bertanya kepada Sayyidina Abu Salabah Husaini radhiyallahu anhu, wahai Abu Salabah, apakah pendapat Tuan tentang ayat alaikum anfusakum, adalah kamu menjaga diri kamu sendiri? Maka beliau menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu telah bertanya tentang perkara itu kepada seorang yang arif tentangnya. Sebenarnya saya sendiri telah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat itu. Maka baginda salam menjawab, bukanlah maksud ayat itu bahawa kamu hanya fikir tentang diri kamu sendiri sahaja, bahkan kamu telah berusaha mengajak orang ke arah kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran, sehingga sampai keadaan kamu melihat bahawa orang ramai begitu bakhil, nafsu dan syahwat dituruti, dunia diutamakan lebih daripada agama. Setiap orang berbangga dengan pendapat sendiri dan tidak mahu menerima pendapat orang lain. Maka pada masa itu adalah kamu sibuk untuk mengislahkan diri kamu sendiri dan tinggallah orang ramai. Sebenarnya akan datang suatu hari akhir zaman nanti bahawa tetap istiqamah mengamalkan hukum hakam Allah Ta'ala jadi begitu susah seumpama susahnya menggenggam bara api. Orang yang melakukan amalan pada masa itu mendapat pahala bagi setiap amalannya seperti pahala 50 orang beramal. Maka Sayyidina Abu Salabah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah pahala 50 orang daripada kalangan mereka ataupun 50 daripada kalangan kami? Kerana ganjaran bagi para sahabat Allah sangat banyak. Baginda SAW menjawab, ganjaran pahala 50 orang daripada kamu akan diberikan pada setiap orang daripada mereka. Abu Daud. Terangan, hadis ini sama sekali tidaklah beri makna bahawa dengan sebab kelebihan khusus orang yang melakukan amalan pada akhir zaman akan mengatasi martabat para sahabat Allah. Kerana para sahabat Allah dalam apa-apa keadaan pun lebih afdal daripada seluruh umat. Daripada hadis ini dapat diketahui bahawa melakukan ambil ma'ruf dan hanian munkar secara berterusan adalah penting. Walau bagaimanapun apabila datang masa yang sepadanya kemampuan untuk menerima kebenaran sudah hilang sama sekali daripada umat, maka kita diperintahkan untuk mengasihkan diri dengan kemurahan Allah Ta'ala pada masa itu. Belum tiba lagi kerana pada masa itu kemampuan untuk menerima kebenaran masih ada dalam umat. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, kamu elaklah daripada duduk di jalan-jalan. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, kami perlu duduk di jalan-jalan kerana kami berjumpa dan berbual di situ. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, sekiranya kamu terpaksa duduk di situ, maka adalah kamu tunaikan hak-hak jalan. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak-hak jalan? Baginda SAW menjawab, merendahkan pandangan, mengalihkan benda-benda yang menyakiti dari jalan, ataupun elak diri daripada menyusahkan orang lain, menjawab salam, mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bukhari. Maksud para sahabat Allah ialah bahawa mereka tidak boleh elakkan daripada duduk jalan-jalan kerana mereka tidak mempunyai mana-mana tempat yang sesuai untuk dijadikan tempat berkumpul. Jadi apabila berapa orang daripada mereka bertemu di jalan, maka mereka akan terus duduk di tepi jalan untuk berbincang hal-hal mereka, sama ada hal agama ataupun hal dunia, bertanya khabar antara satu sama lain. Sekiranya ada yang sakit, maka mereka akan mengisyukan rawatan untuknya. Dan jika ada yang bersisih faham, maka mereka akan berusaha untuk berdamai. Muzairul Faham. Sayyidina Abdullah bin Abbas Umar berkata bahawa Rasulullah bersabda, siapa yang tidak mengasihani yang kecil dalam kalangan kami, yang tidak menghormati orang tua dalam kalangan kami, dan tidak menyuruh kepada kebaikan serta mencegah daripada kemungkaran, bukanlah daripada kalangan pengikut kami. Tirmizi. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, solah, sedekah, ambil ma'ruf, nahyanul munkar menjadi kafarah kepada dosa seorang kerana kecuaian dalam menunaikan hukum hakam Allah Ta'ala terhadap keluarganya, hartanya, anak-anaknya serta jirannya. Bukhari. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah memerintahkan Jibril AS supaya menterbalikkan bandar yang tertentu bersama penduduknya. Jibril AS berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya daripadamu kalangan mereka ada seorang hamba-Mu yang tidak pernah mendahkaimu walaupun sekelip mata. Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah SWT berfirman kepada Jibril AS, terbaliklah bandar itu bersama orang itu dan seluruh ahli bandar kerana wajahnya tidak pernah berubah seketika pun, walaupun
setelah melihat penderhakaan terhadapku. Mishkan. Dan Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah memerintahkan Jibril alaihissalam supaya menterbalikkan bandar yang tertentu bersama penduduknya. Jibril alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya daripada bukan kalangan mereka ada seorang hamba-Mu yang tidak pernah mendekaimu walaupun sekelip mata. Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah SWT berfirman kepada Jibril alaihissalam, terbaliklah bandar itu bersama orang itu dan seluruh ahli bandar, kerana wajahnya tidak pernah berubah ketika pun walaupun setelah melihat penderhakaan terhadapku. Mishkan. Terangan. Maksud daripada Allah SWT firman ialah walaupun tidak pernah menderhakai Allah Ta'ala, tapi apa kurangnya kesalahan dia melihat orang ramai melakukan dosa di hadapannya, dan dia boleh melihat mereka dengan berlapang dada. Oleh kerana itu, keburukan tersebar dan orang ramai terus melakukan maksiat dan melakukan penderhakaan terhadap Allah Ta'ala. Setelah melihat dosa-dosa dan orang melakukan maksiat itu, wajahnya tidak pernah berubah sebagai tanda benci dan tidak suka terhadap perkara-perkara itu. Insya-Allah.